Menyeru Islah meruntuh siling kaca. Masyarakat Malaysia Madani adalah kelompok yang memiliki kesedaran bahawa wanita tidak akan dikesampingkan dalam apa jua cara dan wajah. Ketua Wanita Pakatan Harapan Aiman Atira Al-Jundi membangkitkan dua isu kritikal yang saling berkait antara satu sama lain yang ramai menutup sebelah mata selama berkurun-kurun, iaitu wanita dalam proses pembangunan dan keterangkuman gender. Oleh kerana Madani adalah pelan untuk menjadikan Malaysia berkemajuan secara menyeluruh, kami ingin menghujahkan bahawa setiap pengenalan program pembangunan yang akan dan sedang direka bentuk haruslah meningkatkan letak duduknya wanita dalam sedar dengan iltizam keterangkuman gender. Kata Aiman Atira dalam ucapan beliau pada konvensyen Pakatan Harapan Barisan Nasional baru-baru ini. Memetik tafsiran Ibn Khaldun, Madani adalah masyarakat yang makmur atau al-umran, mewah dan bertamadun, yakni mereka adalah masyarakat berperusahaan yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran dan bersolidariti atau berperpaduan demi kebaikan, kebajikan dan islah. Tegas Aiman, inilah yang harus diterapkan dalam setiap program Madani yang mesti mengambil kira yang wanita bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebetulnya adalah peserta aktif dalam setiap proses kemajuan. Maka kami ingin menyeru yang wanita sebagai ejen pembangunan hendaklah diterjemahkan kepada perubahan hubungan lelaki dan wanita di tahap individu, komuniti, masyarakat sekaligus memaknai negara bangsa. Kami bukan lagi peserta sosial dalam kegiatan perusahaan, tetapi bahkan penentu sebenar dalam perusahaan tersebut. Pelan Madani yang berjaya adalah pelan yang mendaya upaya wanita. Kami sayugia meminta agar wanita diberikan akses sama rata dalam semua faktor dan proses pengeluaran, modal, kredit, bantuan teknikal, latihan dan sokongan sosial, hatta diizin restu menjawab salah satu posisi tinggi awam seperti mana Ketua Setiausaha Pembendaharaan KSP Negara. Jelasnya, wanita Pakatan Harapan mendambakan anak-anak yang berakal pintar, yang lelaki akan menjadi cergas di kalbu jiwa dan di minda benaknya, manakala yang perempuan akan menjadi kekuatan bersama-sama anak lelaki, melengkapi ikhtiar dalam menguruskan negara dan dunia. Wanita Harapan mengingatkan semua pihak bahawa perhubungan pembangunan dan objektif kesaksamaan dan keterangkuman gender itu tidak selalunya berlaku secara sekaligus atau autonomous. Justru kerana itu mereka menggesa bahawa ia selayaknya dibangunkan menjadi sebuah dasar keterangkuman. Meskipun kami telah mempunyai dasar wanita negara dengan harapan kesaksamaan gender menjadi matlamat dan proses dalam proses pembangunan sosial, tetapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk mendobrak sistem dengan kuasa kejantanan atau male power ini. Aiman berhujah, menurut pemimpin Wanita Harapan itu golongan majoriti masyarakat Malaysia masih kabur malah gerun dengan kesaksamaan gender. Namun beliau menyeru bahawa harus diinsafi sesungguhnya Madani atau tidak sesuatu masyarakat itu letak duduknya pada upaya kesaksamaan. Kami tidak lupa bagaimana ketibaan baginda Nabi Muhammad SAW telah membuka jalan kepada status dan peranan lebih besar dan adil untuk para perempuan. Penyertaan wanita dalam proses pembangunan masih terbatas hanya kepada kumpulan elit wanita intelektual dan para aktivis, sedangkan semua peringkat dan lapisan wanita dalam masyarakat harus dilibatkan, termasuklah suri rumah, ibu tunggal dan golongan rentan. Untuk itu, kami ingin menyarankan Madani yang beragenda untuk mendaya upaya masyarakat dan rakyat Malaysia adalah Madani yang peka gender, bukan sahaja pada equality tetapi juga equity, tegas ahli Parlimen Sepang itu. Bila melihat Malaysia Madani sebagai Malaysia yang harus komited untuk memenuhi wanita sebagai penerima bersama manfaat pembangunan, wanita sebagai ejen transformasi sosial dan budaya, dan wanita adalah penerima sepenuhnya potensi wanita. Apa yang disebut oleh Ketua Wanita Amanah yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu menyentuh peranan wanita dalam pembangunan negara yang sering dilupakan. Mereka lah penyumbang tenaga insan yang besar dalam ekonomi negara sebagai pekerja kilang yang kerap dihina dengan jolokan Minah Karen dalam tahun 1970-an dan 1980-an yang membawa Malaysia menjadi harimau Asia. Hari ini wanita bukan lagi hanya penanam ubi dan keledek, tetapi berjaya mentransformasi bahan-bahan tersebut
tersebut kepada keripik atau makanan sejuk beku yang bukan hanya enak tetapi menjadi hidangan yang mudah untuk keluarga. Di Malaysia, wanita memegang jawatan tertinggi dalam Badan Kehakiman sebagai Ketua Hakim Negara. Wanita juga menjaga perbendaharaan negara sebagai Gubernur Bank Negara. Tetapi, kenapa pemimpin wanita masih berteriak tentang gender equality? Jawapannya terletak kepada hakikat bahawa wanita yang berjaya menempuh siling kaca hanya mereka yang berada dalam kumpulan elit wanita intelektual dan para aktivis. Sebaliknya, sebilangan wanita yang berada di tahap B40 dan M40 masih terperangkap dalam stigma bahawa mereka adalah golongan inferior berbanding dengan kaum lelaki. Ramai yang mendiamkan diri apabila dikhianati dalam hubungan rumah tangga dan pekerjaan kerana tidak nampak cahaya di hujung terowong gelap yang memerangkap mereka. Masalah mereka hanya terungkai apabila sudah berlaku tragedi yang menyayat hati. Malaysia memiliki contoh wanita yang sangat ulet dalam menempuh mehnah dan cabaran perjuangan, iaitu Datuk Seri Wan Azizah. Beliau berjaya memimpin sebuah parti politik iaitu Keadilan ketika suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim dihukum penjara atas tuduhan yang penuh kontroversi. Beliau juga berjaya menangkis pihak yang menggunting dalam lipatan parti itu. Amanah pula memiliki sosok Aiman Atirah yang tidak jemu-jemu berjuang walaupun beberapa kali kalah dalam pilihan raya umum ketika bertanding bukan di tempat asal usulnya. Justru mereka layak mengetuai angkatan wanita yang mahu meruntuhkan siling kaca yang dibina oleh generasi dahulu sejak berdekad-dekad lamanya. Kerana itu, seruan untuk merangka dasar keterangkuman hendaklah disokong oleh semua pihak termasuk para bapa, suami, abang, adik dan sahabat handai lelaki. Sesungguhnya wanita tidak berebut dengan lelaki. Mereka sebenarnya hanya mahu dasar pemerkasaan yang sama, peluang yang sama dan ganjaran yang sama bagi usaha yang saksama. Banyak dasar hari ini yang harus dicerakin dan diperhalusi, daripada dasar pendidikan, agama dan moral sehingga ke dasar pekerjaan dan ekonomi. Jika dasar keterangkuman ingin menjadi kenyataan, adalah diharapkan bersama dengan wanita UMNO BN, GPS dan GRS, rangkaian yang mengukuhkan ukhuwah dan komitmen wanita demi memperjuangkan masa depan generasi akan datang dapat direalisasikan dengan cemerlang.